Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-689, di mana pada pagi ini kita akan membicarakan, berkongsi berkenaan tentang ayat yang pertama daripada surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 187. Ahlan-ahlan man syatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple 88. Kemudian ahlan-ahlan yang lain, Cik Asia, Zainab, Nazlim Sadri, Triple A, Husna Una, serta di ruangan TikTok Mar, MWKN, Fauzan Muhammad, Habibah Suib, serta Surya Amin bin Ahmad, Wan Nur, Muhammad Suid, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan, Amidah Azmi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah, hari ini kita baru masuk surah yang baru. Setiap hari kita akan cuba membaca satu ayat, dan kemudian kita akan lihat tadabbur, tafsir, ibrah dan pengajaran daripada ayat tersebut. Dan hari ini kita baru sahaja masuk ayat yang pertama daripada surah At-Taubah. Selepas semalam kita selesaikan suratul Anfal, surah yang ke-9 yang mempunyai 75 ayat. Jom kita baca dulu ayat yang pertama daripada surah At-Taubah, muka surat 187. Ayatnya tak panjang, ayatnya pendek. Kalaulah yang ada Al-Quran, mohon baca sama-sama kerana kita akan beroleh 10 pahala ganjaran bagi setiap huruf yang dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Maka surah At-Taubah yang baru kita baca adalah surah yang ke-9 dalam turutan Al-Quran. Daripada surah Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua, Ali Imran yang ketiga, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, sehinggalah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Maka kita pernah kongsikan berkenaan tentang penyusunan turutan Al-Quran mengikut turutan surah. Daripada sudut bilangan ayatnya, para ulama mempunyai dua pendapat. Para ulama Kufah menyebut surah At-Taubah mempunyai 129 ayat. Para ulama Kufah. Dan kita memang kebanyakan kita di Malaysia, kita banyak memilih pandangan ulama Kufah. Sebab bacaan Al-Quran yang sampai kepada kita adalah melalui daripada para ulama Kufah. Dan ada sebahagian para ulama yang lain menyebut ayatnya berjumlah 130 ayat. Maka perbezaan pendapat berkenaan tentang ayat yang ada di dalam surah At-Taubah. Kemudian ayat ini mempunyai beberapa nama. Lalu kita dah sebut tentang jumlah ayat, ada dua pendapat. Kemudian daripada sudut nama-nama, maka dalam tafsir Al-Wasit dikongsikan banyak nama bagi surah ini. Namun ada dua nama yang masyhur, yang terkenal bagi surah ini. Yang pertama adalah surah At-Taubah. Bahkan dalam Al-Quran kita pun tertulis dengan nama ini, iaitu At-Taubah. Kenapakah surah ini dikenali dengan surah At-Taubah?
Kata para ulama tafsir, kerana perkataan taubah berulang kali dengan pecahan dengan pecahan perkataan datang dalam surah ini. Maka kalaulah kita lihat pada ayat yang ketiga, Allah berfirman tentang at-taubah, fa in tubtum, maka sekiranya kamu bertaubat. Maka datangnya perkataan taubah. Begitu juga ayat yang ke-11, fa in tabu, maka sekiranya mereka bertaubat. Ayat yang ke-27 pun datang perkataan taubat, summa yatubullah, kemudian Allah menerima taubat mereka. Dan banyak lagi perkataan taubat datang dalam ayat dalam surah ini. Maka surah ini dikenali sebagai surah At-Taubah. Nama yang kedua bagi surah ini adalah surah Bara'ah. Apa Bara'ah? Maka dikenali sebagai surah Bara'ah kerana ayat yang pertama daripada surah ini dimulakan dengan perkataan tersebut, di mana Allah berfirman, Bara'atum minallahi, Allah berlepas diri daripada perjanjian-perjanjian yang ada di kalangan umat Islam dan juga orang-orang musyrik. Maka ini daripada sudut nama dan juga beberapa perkara yang lain. Di manakah surah At-Taubah diturunkan? Ini perbahasan yang kedua yang dibincangkan dalam tafsir Al-Wasit. Di manakah surah At-Taubah diturunkan? Maka kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, maka surah At-Taubah adalah surah Madani, kerana ini di antara surah yang akhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Maka kata Imam Ibn Katsir, ianya adalah surah Madani. Begitu juga dalam tafsir Al-Manar. Maka dalam tafsir Al-Manar disebutkan bahawa surah At-Taubah ini adalah surah Madani. Surah Madani bermaksud surah ayat yang turun selepas Nabi SAW berhijrah. Cuma di dalam tafsir Al-Manar ada penambahan, beliau berkata, kecuali ada satu ayat yang berada di penghujung surah At-Taubah, yang mana Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidaklah selayaknya bagi seorang nabi dan orang beriman memohon keampunan bagi orang-orang musyrik yang tidak beriman. Maka dalam tafsir Al-Manar beliau memilih pandangan ayat itu turun sebelum Nabi berhijrah, selepas kematian Abu Talib, pakcik Nabi SAW. Namun majoriti para ulama sepakat menyebut keseluruhan surah ini turun selepas daripada Nabi SAW berhijrah. Maka surah ini dikenali sebagai surah Madani. Madani ni dia tak semestinya turun dekat Madinah. Makkiyah tak semestinya turun dekat Mekah. Sebab ada banyak ayat Al-Quran yang turun bukan dekat Mekah dan Madinah, tetapi Makki dan Madani, merujuk kepada sebelum Nabi berhijrah, maka dipanggil Makkiyah. Selepas Nabi berhijrah, maka dipanggil Madaniyah, mengikut pandangan majoriti para ulama. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak Norwich Gold, terima kasih banyak-banyak Raisha, terima kasih banyak-banyak kepada yang lain. Ahlan-ahlan juga Kamiza Muhammad Amil dan juga Saadiyah Hassan, Rin Khairil yang berada di ruangan Facebook dan juga TikTok. Maka ini adalah mukaddimah bagi surah ini. Cuma yang menariknya dalam tafsir Al-Wasit. Maka dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi, maka beliau menyebut keseluruhan surah At-Taubah ini turun pada tahun 9 Hijrah. Keseluruhan surah At-Taubah turun pada tahun yang ke-9 Hijrah sebelum Nabi wafat. Nabi wafat pada Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan yang ketiga tahun yang ke-11 Hijrah. Maka seluruh surah At-Taubah turun pada tahun yang ke-9 Hijrah. Cuma mengikut dalam tafsir Al-Wasit, beliau memilih pandangan surah ini turun mengikut 4 tahap. Sebahagian daripada awal surah ini turun pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Sebahagian daripada awal surah ini. Sebahagian yang kedua daripada surah ini
turun sebelum Nabi SAW pergi ke Tabuk, sewaktu Nabi membuat persediaan tentang perang Tabuk. Sebab itu nanti kita belajar adanya ayat-ayat yang orang-orang munafik mengejek pada sahabat Nabi SAW yang bersedekah, berinfak ketika Nabi minta mereka berinfak untuk peperangan Tabuk. Sebab peperangan Tabuk adalah peperangan yang penuh dengan cabaran. Walaupun begitu banyak infak diberikan, tetapi masih lagi dalam sirah kita baca 18 orang tentera Islam perlu berkongsi dan bergilir seekor unta kerana tak cukup kenderaan, apatah lagi daripada sudut bekalan. Itu pun ada banyak pada sahabat yang Nabi SAW minta mereka untuk tak ikut sebab tak cukup bekalan. Ianya adalah peperangan yang merentasi perjalanan yang paling jauh. Nabi SAW pernah memimpin pasukan lebih kurang 15 ke 20 hari. Nak pergi Tabuk daripada Madinah ketika itu lebih kurang 15 ke 20 hari. Maka ada sebahagian ayat yang turun sebelum daripada peperangan sewaktu sedang melakukan persediaan. Ini adalah yang kedua. Fasa yang ketiga surah Taubah adalah ayat-ayat yang turun selepas daripada Nabi balik daripada perang Tabuk. Sebab itu kita akan baca nanti. Allah maklumkan kepada Nabi, nanti orang munafik akan datang memberi alasan kenapa mereka tak ikut Nabi SAW perang. Maka Allah ceritakan kepada Nabi, maka fasa-fasa ayat tersebut daripada surah Taubah turun selepas Nabi SAW balik daripada perang Tabuk, yang mana kebanyakannya berkisah tentang sikap, perilaku, perangai sebenar orang-orang munafik. Dan yang keempat, permulaan ayat yang kita sedang baca ni, permulaan ayat ini turun sebelum daripada musim haji pada tahun yang ke-9 Hijrah, yang mana Nabi SAW suruh Sayyidina Ali untuk membawakan mesej ini kepada orang-orang yang menunaikan haji pada tahun tersebut, yang itu kita akan kupaskan lebih detail kemudian. Maka ini adalah fasa-fasa berkenaan tentang surah Taubah. Lalu kita dah baca surah At-Taubah, kita nak lihat bahagian tajwidnya dulu. Lalu tadarus kita dah baca, maka apakah tajwid yang kita boleh ambil daripada ayat yang pertama ini? Yang pertama yang kita boleh ambil adalah perkataan ra yang ada pada bara'ah. Bara'ah, hukum ra. Maka ra adalah salah satu huruf yang mana dia kadang-kala tebal, kadang-kala nipis. Kebanyakan huruf dalam Al-Quran sama ada mereka tebal ataupun nipis. Dia tak ada kedua-duanya, tebal ataupun nipis. Sebagai contoh kha, maka tebal. Sad, tebal. Tha, nipis. Maka daripada sudut tebal dan nipis huruf dalam Al-Quran, maka sama ada huruf tu tebal sahaja ataupun nipis sahaja. Kecuali yang pertama huruf lam pada lafaz Allah. Huruf lam pada lafaz Allah kadang-kala dibaca tebal dan kadang-kala dibaca nipis, bergantung kepada baris huruf sebelum dia. Dan yang kedua adalah ra. Ra kadang-kala dibaca tebal, sebagai contoh apabila dia berbaris atas pada ayat ini, bara'atum minallah, maka bara dibaca dengan tebal. Kalaulah kita belajar tajwid dalam bahasa Inggeris, maka mereka terjemahkan tebal dengan full mouth, mulut dibaca penuh, bara, tapi tidaklah sampai kepada perlu memuncungkan bibir. Maka bara apabila ra berbaris atas tebal. Sebab itu kita nampak bara'atum minallahi wa rasulih, ra yang ada pada rasul juga dibaca dengan tebal. Maka ini satu hukum. Kemudian firman Allah, ilal ladzina ahadtum, maka apabila kita baca ahadtum, maka kita baca huruf ta, dal kita tak baca. Dan ini istilah ini dikenali sebagai idgham. Maka idgham dalam tajwid kita belajar ada idgham mutamathilain, ada idgham yang mana
sama dia punya makhraj daripada huruf yang sama. Ada mutajanisain, ada mutaqaribain. Maka ini adalah pecahan-pecahan idgham. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kita tak baca dal, kita terus baca huruf ta, dan ini dikenali sebagai idgham di dalam perbincangan tajwid. Maka ringkas kita ambil sebagai ulang kaji bagi tajwid kita. Jom kita lihat tadabbur yang ada pada ayat ini. Apakah ringkasan ayat ini? Terutamanya awal muka surat yang kita nak baca ini. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kalaulah kita lihat pada permulaan muka surat 187 ini, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan-ahlan, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Ini adalah perkongsian kita setiap pagi. Kita usahakan insya-Allah dah siri yang ke-689, syukur alhamdulillah. Setiap hari kita ambil satu ayat mengikut turutan. Maka macam hari ni kita lihat ayat yang pertama, esok kita akan lihat ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga, dan mengikut inilah kita dah selesai dah 8 surah daripada suratul Fatihah sampailah ke suratul Anfal, dan hari ini ayat yang pertama daripada surah At-Taubah. Maka bantu share, bantu untuk kongsi, mudah-mudahan lebih ramai yang ingin untuk tadabbur ataupun cuba untuk memahami Al-Quran dapat bersama-sama dalam perkongsian kita insya-Allah. Maka apakah ringkasan daripada permulaan surah At-Taubah? Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, bahkan kalaulah kita baca terjemahan, kalaulah kita tak boleh bahasa Arab, kita baca terjemahan, maka daripada terjemahan sendiri kita akan nampak di mana pada permulaan surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuat pengumuman bahawa Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada sebarang perjanjian yang ada di antara umat Islam dan orang-orang musyrik. Dan itu adalah ringkasan ayat yang pertama. Kalaulah kita lihat terjemah, sebab kita dah tadarus baca, kita dah tajwid, yang kita belum buat terjemah. Jom kita lihat terjemah. Maka pada ayat yang pertama kita akan nampak Allah membuat pengumuman bahawa Allah dan Rasul membatalkan perjanjian dengan orang-orang musyrik yang tidak beriman. Sebab itu bila kita lihat ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bara'ah. Apakah terjemahan bara'ah? Terjemahan bara'ah bermaksud berlepas diri. Kalaulah orang Arab berkata, ana bari' tu, aku berlepas diri daripada kelakuan kawan aku ini, aku tak ada kaitan dengan dia. Maka bila disebut perkataan bara'ah, bermaksud berlepas diri. Maka bila Allah berfirman bara'ah, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah satu pengumuman bahawa Allah memutuskan hubungan, Allah berlepas diri, minallahi daripada Allah, wa rasulih dan rasulnya Nabi SAW. Kepada siapa mesej ini disampaikan? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang ahadtum minal musyrikin, kamu orang Islam ada perjanjian dengan mereka daripada kalangan orang musyrik. Maka ini adalah ayat yang pertama. Maka pada ayat yang pertama, ringkasannya adalah Allah mengisytiharkan, membuat pengumuman, memaklumkan dengan penurunan ayat ini bahawa Allah dan Rasulnya membatalkan perjanjian yang ada di kalangan umat Islam dan juga orang-orang musyrik. Dan kenapa itu berlaku? Ini berlaku kerana pengkhianatan yang dibuat oleh orang-orang musyrik tersebut. Pengkhianatan yang dibuat oleh mereka, yang mana kita akan baca perkara tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada muka surat 188. Maka perjanjian ini Allah batalkan, Nabi SAW batalkan kerana pengkhianatan berkali-kali yang mereka buat. Banyak kali Nabi buat perjanjian dengan mereka, mereka langgar, mereka membuat helah, mereka mempunyai hubungan dengan musuh-musuh Islam yang lain. Maka sebab itu Allah
menyuruh umat Islam untuk membatalkan perjanjian dengan musuh-musuh Islam disebabkan pengkhianatan mereka. Namun walaupun perjanjian dibatalkan, Allah mendidik umat Islam untuk tetap memberi tempoh selama 4 bulan. 4 bulan. Tak adalah batal perjanjian terus serang. Tidak. Maka Allah mengajar kepada kita tentang cara bagaimana untuk membatalkan perjanjian dengan musuh. Sebab itu pada ayat yang kedua nanti kita akan baca esok, maka Allah berfirman, ambillah masa 4 bulan. Kami takkan serang walaupun perjanjian dah batal, walaupun kerana pengkhianatan kamu, bukan kerana silap Rasulullah, bukan kerana umat Islam tidak menghormati perjanjian, tetapi ambil masa 4 bulan. Fikir, kalaulah nak beriman, kalaulah menyesal, kalaulah ingin bertaubat ataupun tetap berkeras dan berdegil, ambil masa 4 bulan. Maka sebab itu walaupun perjanjian dah dibatalkan, tetap diberi masa 4 bulan. Dan kita akan lihat dalam masa 4 bulan ini Allah bagi kenapa? Kata para ulama tafsir, supaya mereka boleh berfikir. Manusia ni kalaulah nak fikir ambil masa lama. Kalau dalam contoh ni 4 bulan. Kita je kadang-kala nak suruh orang buat keputusan cepat-cepat. Nak suruh orang buat keputusan cepat-cepat. Selalunya yang suruh buat keputusan cepat-cepat ni scammer. Sebab dia tahu manusia tak boleh berfikir dengan secepat itu. Selalunya berfikir dalam tergopoh gapah, dia bukan berfikir sebaliknya keputusan daripada emosi. Kan kita kalau ada scammer call ke apa, dia suruh buat keputusan cepat-cepat, transfer cepat-cepat, buat keputusan cepat-cepat. Sebab dia tahu, kalaulah dengan cepat keputusan dibuat, maka selalunya keputusan itu berdasarkan emosi, bukan berdasarkan pertimbangan yang betul. Sebab itu Al-Quran pun suruh kata ambil masa 4 bulan untuk berfikir. Wahai orang-orang musyrik, wahai musuh-musuh Islam, tengok balik kesilapan kamu. Dan manusia memang ambil masa lama nak berfikir. Ambil masa. Kadang-kala bila ada orang cakap dengan kita sesuatu, kita balik rumah dulu fikir. Kita buat tu dulu fikir. Baru kita buat keputusan. Keputusan yang tergesa-gesa selalunya adalah daripada emosi. Dan emosi ni masalah dia tak ikut fakta. Dia mudah dimanipulasi. Mudah dimanipulasi. Orang mudah manipulasi emosi kita. Dia jadikan kita sedih je, maka kita dah buat keputusan. Dia jadikan kita takut je, maka kita pun dah buat keputusan. Dia jadikan kita tak selesa je, kita pun dah buat keputusan. Maka sebab itu keputusan tak boleh dibuat tergesa-gesa. Sebab itu Nabi SAW ingatkan dalam sepotong hadis yang pendek, Al-anatu minallah. Orang yang tenang itu adalah datang daripada Allah bila dia tenang. Sementara tergopoh gapah, wal-ajalah, setengah riwayat menyebut wal-ajalah, dan tergopoh gapah itu datang daripada syaitan. Maka sebab itu Al-Quran kata ambil masa 4 bulan. Itu kita akan baca pada ayat yang kedua. Dan Nabi SAW telah memerintahkan mesej pada awal surah Al-Bara'ah ini disampaikan ketika musim haji. Ketika musim haji pada tahun yang ke-9 Hijrah. Pada tahun yang ke-9 Hijrah. Sebab itu kita nampak pada ayat yang ketiga, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar. Sampaikanlah pengumuman ini pada musim haji supaya semua kabilah tahu, semua orang tahu yang Allah dan Rasul telah membatalkan perjanjian dengan orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Maka diberikan tempoh, dibuat pengumuman dengan jelas, dimaklumkan kepada semua pihak dan semua golongan. Maka ini adalah banyak yang kita boleh belajar daripada surah At-Taubah pada permulaan surah At-Taubah ini. Maka bagaimanakah kisah tentang ayat ini? Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat kisahnya dulu. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ketika mana menceritakan ayat yang pertama dan beberapa ayat yang pertama ini. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, begitu juga riwayat ini
disokong dengan sepenuhnya oleh kisah yang lebih penuh oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala. Maka selepas Nabi SAW balik daripada perang Tabuk, dan kita tahu perang Tabuk berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Bila Nabi SAW balik daripada peperangan Tabuk, maka Nabi SAW pada tahun tu dah boleh buat haji dah sepatutnya. Sebab Mekah Nabi dah tawan pada tahun yang ke-8 Hijrah, dan sepatutnya Nabi SAW dah boleh buat haji. Tetapi Nabi SAW tak nak buat haji pada tahun tersebut. Kenapa? Sebab pada zaman tersebut orang musyrik, orang tak beriman, mereka memang setiap tahun buat haji. Sebab haji adalah amalan daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Bukan ketika Islam sahaja, daripada zaman Nabi Ibrahim. Cuma pada zaman Arab Jahiliyah, mereka banyak ubah amalan haji. Maka orang yang bukan Quraisy bila datang haji untuk tawaf, mereka perlu tawaf dalam keadaan bogil, tidak berpakaian, kecualilah kalau orang Quraisy bagi mereka pakaian. Mereka ni kalau buat haji tak nak pergi ke Arafah, mereka akan pergi ke Muzdalifah dan Mina sahaja. Dan banyak lagi amalan-amalan songsang yang mereka buat dan ubah ketika mana ibadah haji. Maka Nabi SAW tak nak pergi haji pada tahun tersebut. Sebab Nabi tak nak kelihatan Nabi melakukan amalan haji bersama dengan orang-orang yang melakukan amalan yang salah, amalan yang tak betul, amalan yang boleh membawa kepada fitnah dan tuhmah. Di sini satu pengajaran sebenarnya. Sebenarnya satu pengajaran yang besar. Banyak orang yang mana dia adalah orang yang baik. Orang yang baik. Dan kadang-kadang niat dia pun baik. Tetapi kerana dia berada di tempat yang salah, di tempat yang salah, di tempat yang tak sepatutnya, di tempat yang tak elok, maka keberadaannya di situ menjadikan timbulnya fitnah, timbulnya salah faham, timbulnya salah sangka. Sebab itu Nabi SAW memperingatkan kita, ittaqu mawadhi'at tuham. Jauhkanlah diri kamu daripada tempat-tempat yang boleh membawa tuhmah, fitnah dan juga salah sangka. Maka janganlah, contohnya orang tersebut baik tapi dia berada dekat pub ataupun dekat kelab malam. Walaupun dia kata, oh niat saya baik, saya sekadar nak beli air ataupun sekadar nak sembang dengan kawan. Tetapi tempat tersebut boleh membawa tuhmah dan fitnah. Begitu juga pergaulan dengan orang-orang yang mana tak elok, yang tak baik. Kalaulah pergi bersendirian ataupun contohnya berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Kadang-kadang ada orang kata, tak apa, kami berdua-duaan ni sebab nak belajar agama. Tak boleh. Ianya adalah perkara yang dilarang. Dan ianya boleh mendatangkan fitnah dan tuhmah. Maka sebab itu bila Nabi SAW tak nak pergi haji pada tahun 9 Hijrah, walaupun Nabi dah beberapa tahun tak buat haji, lebih kurang 9 tahun tak buat haji semenjak Nabi berhijrah ke Madinah, tapi Nabi tak nak pergi kerana Nabi SAW tak nak baginda kelihatan bersama dengan orang-orang musyrik yang melakukan haji dengan cara yang salah. Itu satu pengajaran yang besar. Itu satu pengajaran yang besar. Belajar untuk menjaga diri kita daripada berada dekat tempat yang salah, pada waktu yang salah. Walaupun kita kata niat kita betul, kita adalah orang yang baik, kerana itu adalah perkara yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW tak pergi. Maka apabila Nabi SAW tak pergi, maka dalam riwayat Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Ishaq, maka Nabi SAW telah mengutuskan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk memimpin jemaah haji. Nabi berikan kepercayaan kepada orang yang paling dekat dengan Nabi, bapa mertua Nabi, peneman Nabi SAW ketika berhijrah. Maka Abu Bakar diberikan tanggungjawab untuk memimpin jemaah haji. Dan Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang mana pernah memimpin jemaah haji sewaktu Nabi hidup. Satu-satunya orang. Tak pernah ada sahabat yang memimpin jemaah haji waktu Nabi hidup kecuali Abu Bakar. Dan daripada sini kita nampak kepercayaan yang tinggi Nabi SAW ada kepada Abu Bakar.
Dalam urusan solat pun sama. Satu-satunya orang yang pernah mengimamkan sampai 17 waktu solat ketika Nabi masih hidup adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas perintah Nabi. Pernah juga seorang sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, mengimamkan Nabi dalam peperangan Tabuk solat. Itu kerana Nabi SAW terlewat sampai. Maka Nabi SAW pun menyuruh Abu Bakar untuk menyampaikan, untuk memimpin jemaah haji. Bila Abu Bakar radhiyallahu ta'ala telah pergi membawa jemaah haji daripada kalangan umat Islam, maka telah turun ayat-ayat daripada awal surah At-Taubah ini, yang mana Allah perintahkan Nabi untuk memaklumkan kepada orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian, yang mengkhianati perjanjian, ataupun orang yang mana Nabi SAW rasakan mereka bakal mengkhianati perjanjian, untuk batalkan perjanjian dengan mereka. Bagi mereka tempoh 4 bulan dan maklumkan perkara ini pada musim haji. Kecualilah kalaulah mereka ini tak mengkhianati perjanjian, maka perlu dipenuhi perjanjian untuk tempoh yang telah ditetapkan. Itu kita akan baca nanti. Maka bila turunnya ayat ini, maka Nabi SAW telah perintahkan Sayyidina Ali untuk membawa mesej ini. Kerana pada zaman tersebut yang kena batalkan perjanjian adalah orang itu sendiri sebagai ketua ataupun ahli keluarga dia. Sebab itu Nabi SAW apabila para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah Sayyidina Abu Bakar yang perlu buat ini?" Sabda Nabi SAW, "La, tidak boleh. Yuaddi anni, perlu menyampaikan mesej ini bagi pihakku adalah keluargaku." Maka sebab itu Nabi SAW lantik Sayyidina Ali. Dan itu yang kita belajar pada ayat yang pertama. Allah berfirman, "Bara'atum minallah." Ini adalah satu pemakluman, satu pengumuman, satu penyataan, kenyataan. Bara'atum minallahi wa rasulih, bahawa Allah berlepas diri, Allah memutuskan hubungan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dan memutuskan hubungan daripada siapa? Itu ada pada hujung ayat, minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik. Orang musyrik yang mana? Dalam kurungan, nanti kita akan baca pada muka surat berikut. Orang musyrikin yang mana telah melanggar perjanjian. Mereka mengkhianati perjanjian. Bahkan kalaulah mereka belum langgar pun, kita dah baca dalam surah Al-Anfal sebelum ini. Kita dah baca dalam surah Al-Anfal pada ayat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ayat yang ke-58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanah, wahai Muhammad, sekiranya engkau khawatir dan risau bahawa musuh-musuh kamu akan melakukan pengkhianatan, fambiz ilaihim ala sawa, maka batalkanlah perjanjian, serahkanlah balik perjanjian itu kepada mereka. Maka di sini pengajaran yang kita dapat daripada ayat yang pertama ini, selain daripada pengajaran-pengajaran yang kita sebut sebelum ini, adalah adab dalam memutuskan perjanjian. Dia ada adab dia. Dia tak boleh pada waktu itu dalam keadaan kita belum putuskan perjanjian, maka kita langgar perjanjian. Itu adalah sifat orang-orang munafik. Orang beriman tak boleh begitu. Orang beriman tak boleh kata, kena aku buat macam ni sebab dia yang langgar perjanjian dulu. Itu dia. Dia yang langgar perjanjian dulu, itu dia tak menghormati perjanjian. Tapi kita orang Islam yang berpegang bahawa perjanjian adalah perlu untuk dipenuhi, perjanjian perlu untuk dihormati. Maka kalaulah kita tak nak mengikuti perjanjian, kita perlu untuk mengembalikan perjanjian tersebut, batalkan, maklumkan, beritahu kepada orang tersebut kerana engkau telah melanggar perjanjian, maka perjanjian ini terbatal. Perlu begitu. Dan perlu pemakluman. Pada zaman kita perlu hitam putih. Dan itu yang dibuat oleh Nabi SAW bukan kepada kawan, sebaliknya kepada musuh dan lawan baginda Nabi SAW. Sebab perjanjian dalam Islam adalah sesuatu yang mulia. Hanya orang-orang yang mempunyai sifat orang munafik yang Nabi SAW sebut, mereka yang melanggar perjanjian.
Maka sebab itu bila kita dah janji, kita perlu untuk penuhi. Kita perlu untuk penuhi. Kecualilah kalaulah kita tak dapat penuhi, maka kita maklumkan. Sebab itu pada ayat yang pertama ini, Allah mulakan dengan pemakluman daripada Allah dan Rasul, bara'ah, bahawa Allah dan Rasul memutuskan perjanjian tersebut kepada orang-orang musyrik. Allah putuskan. Sebab itu pada hujung ayat pertama disebut ilal ladzina ahadtum, perjanjian yang ada bukan dengan orang Islam pun, dengan orang bukan Islam perjanjian itu adalah dibatalkan. Sebab kenapa ditekankan ini? Sebab pada zaman kita ada sebahagian orang, dia tidak mengambil berat perjanjian dengan orang bukan Islam. Dia kata, orang tu bukan Islam. Tak apa, tak perlu ambil berat pun perjanjian tersebut. Tak boleh. Perjanjian perlu untuk dihormati. Dah tak nak menghormati perjanjian, dah tak nak penuhi, apa perlu buat? Pengajaran yang kita dapat pada perkataan pertama, bara'ah, putuskan. Tapi janganlah kita putuskan dalam hati. Kita kata, okey, aku putuskan perjanjian ni. Aku dah tak ada kena-mengena dengan dia. Tak boleh begitu. Bagaimanakah perjanjian ini perlu diputuskan? Kita boleh belajar daripada ayat yang ketiga. Wa azanun. Maka Allah perintahkan untuk diberikan pemakluman. Diberikan pemakluman kepada semua manusia. Supaya semua manusia tahu, orang ni tak ada kaitan dengan saya. Orang ni tak ada kaitan dengan saya. Orang ni tak ada kena-mengena dengan saya. Saya pun maklumkan banyak kali. Kalaulah ada orang DM ataupun orang mesej ajak untuk melabur ataupun ajak untuk pinjam duit, maka itu tak ada kaitan dengan saya. Berkali-kali saya sebut, masih lagi ada sebahagian sahabat-sahabat yang terkena maka kena berhati-hati. Saya tak pernah minta duit dengan mak ayah saya. Bagaimana saya nak minta duit dengan orang yang saya tak pernah berjumpa, dengan orang yang tak kenal? Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Kalaulah ada orang minta duit, pinjam menggunakan nama saya ataupun ajak untuk melabur, maka sebenarnya itu bukan saya. Bara'ah. Saya berlepas diri. Saya tidak ada hubungan dengan perkara tersebut. Tapi pengajaran dia adalah apabila ada perjanjian, tak nak mengikuti perjanjian, maka batalkanlah perjanjian dengan maklumkan kepada orang tersebut, minal musyrikin alladzina ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, walaupun perjanjian itu dengan orang Islam sekalipun. Inilah adabnya, inilah caranya, inilah ajaran daripada Al-Quran. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kita kembali kepada kisah sababun nuzul ayat ini, maka Sayyidina Ali telah bawa mesej Nabi SAW, dan Sayyidina Ali dalam sebahagian riwayat bersama dengan Abu Hurairah, mereka berdua telah maklumkan berkali-kali sepanjang tempoh musim haji bahawa ini adalah kenyataan pengumuman daripada Allah dan Rasul bahawa kami telah memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak beriman. Kami telah putuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak beriman dan kami bagi tempoh selama 4 bulan. Dan juga dalam pengumuman Sayyidina Ali yang kita baca dalam hadis, Nabi SAW suruh umumkan bahawa ini adalah tahun yang terakhir untuk orang musyrik melakukan haji. Ini tahun terakhir. Selepas daripada ini, orang musyrik tak boleh untuk melakukan haji lagi kecuali beriman. Dan ini juga adalah tahun yang terakhir seseorang itu bertawaf di Baitullah. Selepas daripada tahun ini, tak boleh tawaf dalam keadaan bertelanjang di Baitullah. Maka ini adalah pengumuman. Daripada sini kita belajar bagaimana cara Nabi SAW untuk memaklumkan sesuatu. Nabi bagi tempoh masa. Nabi bagi tempoh masa. Cuba kalaulah kita tengok, kita kata dengan anak kita, anak, hari ini ada satu pengumuman dan ianya berkuat kuasa serta-merta. Tak ada orang suka. Kita pun tak suka. Cuba kalaulah contohnya kerajaan. Kerajaan kata pengumuman kenaikan cukai bermula sekarang. Orang tak suka. Walaupun sebenarnya bermula bila pun orang tak suka. Harga barang naik ataupun harga minyak naik, orang tak suka. Tetapi kenapa dimaklumkan awal? Supaya boleh melakukan persediaan.
Sebab itu kita belajar daripada sini. Kalaulah kita ada perjanjian, contoh, kalaulah seseorang itu dia ada perjanjian jual beli, supply ataupun dia supply sesuatu dan dia nak naikkan harga, dia kena maklumkan awal, bahkan kena bertulis, bahkan kena berjumpa, bahkan kena terangkan dan sebagainya. Belajar daripada cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tempoh walaupun kepada orang musyrik. Nabi izinkan mereka untuk buat haji yang terakhir. Walhal mereka ini tak beriman. Nabi bagi tempoh supaya mereka boleh faham, supaya mereka boleh berfikir, supaya mereka boleh menyesuaikan diri. Daripada sini kita belajar cara kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hubungan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Sayyidina Ali untuk maklumkan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib telah keluar menunggang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggang unta Nabi ni umpama dia menunggang ataupun dia membawa kenderaan rasmi. Sebab kalaulah tak bawa kenderaan rasmi, orang pertikaikan, ya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Maka sebab itu bila dia tunggang unta Nabi Adbab, bererti ini adalah rasmi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasmi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila bertemu dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar tanya, "Wahai Ali, adakah Nabi utuskan kamu sebagai ketua? Maka aku sedia untuk ikut." Kata Sayyidina Ali, "Tidak, wahai Abu Bakar, engkau adalah ketua yang memimpin jemaah haji, tetapi Nabi mengutuskan aku dengan satu misi yang lain, iaitu untuk memaklumkan pada musim haji bahawa telah terputusnya hubungan dengan orang-orang musyrik yang telah melakukan pengkhianatan, kecuali golongan yang tertentu yang mana perjanjian diteruskan sampailah habis dan tamatnya tempoh." Maka ini adalah ayat yang pertama. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut kenapa tidak ada bismillah, kerana ianya turun dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka yang melanggar perjanjian. Allah murka. Nabi dah berkali-kali buat perjanjian, mereka khianat, langgar, maka Allah murka. Maka sebab itu tidak adanya bismillah. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, sebahagian para sahabat berpendapat dan juga para tabi'in, sebenarnya surah At-Taubah ini pada awalnya adalah sebahagian daripada surah Al-Anfal. Sebahagian. Maka sebab itu tak ditulis bismillah. Ini pandangan yang kedua, tetapi pandangan ini sebenarnya ditolak oleh majoriti para ulama. Pandangan yang ketiga, ada yang menyebut bahawa sebenarnya ini adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wahyu turun dan itu disebutkan oleh banyak para sahabat. Maka bila surah ini turun, memang tidak diturunkan dengan bismillah. Atas sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyuruh para sahabat menulis wahyu, Nabi tidak sertakan dengan bismillah. Maka Uthman bin Affan apabila menulis kembali wahyu pada zamannya, maka beliau tidak sertakan bismillah. Inilah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak boleh dimulakan dengan bismillah. Persoalan timbul, kalaulah kita baca tengah-tengah surah At-Taubah, adakah boleh? Majoriti para ulama menyebut boleh. Hanya pada permulaan. Tapi kalaulah contoh kita nak baca ayat yang ke-10, kita mula daripada situ, adakah boleh kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim? Majoriti para ulama kata boleh. Inilah ayat yang pertama yang banyak pengajaran yang kita boleh dapat, menunjukkan kepada kita bagaimana Islam menghormati perjanjian, bagaimana Islam mendidik kita untuk membatalkan perjanjian dengan cara yang betul apabila ianya ingin ditamatkan sebelum daripada tempohnya. Dan inilah yang membezakan Islam dengan orang-orang munafik, yang mana orang munafik mereka sentiasa memungkiri janji, dan ini yang perlu untuk kita perbaiki dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita, saya pun termasuklah yang mana perlu perbaiki. Yang paling kita nampak tidak menepati janji adalah dalam isu masa. Dalam isu masa, ini yang paling sedih. Dalam isu masa, taklah semua, tetapi kebanyakan.
Saya sebagai juru nikah lah, pengalaman saya juru nikah. Saya jarang jumpa orang kalaulah adanya perjumpaan dan lain-lain. Tapi kalaulah daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah daripada sudut sebagai juru nikah, juru nikah pengalaman saya. Apabila ada orang nak minta sign borang nikah sokongan, ataupun ada orang nak nikah, hari dia nak nikah, maka jarang nak menjumpai yang betul-betul menepati masa. Janji pukul 9. Saya pernah masa awal-awal menjadi juru nikah. Waktu tu masih lagi ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muda. Maka pernah kena tunggu sampai sejam setengah ke 2 jam. Sejam setengah ke 2 jam. Punya dia tidak menghormati janji dan menepati masa. Dan yang lebih sedih, tak ada minta maaf, tak ada maklum. Kalaulah ada makluman awal, jelas dia batalkan perjanjian awal, dia buat perjanjian baru. Minta maaf, saya tak boleh datang waktu ni, boleh tak lagi setengah jam? Itu jelas. Tetapi masalah kita adalah kita dalam berjanji tentang masa terutamanya, maka kebanyakan daripada kita tidak menepati perjanjian masa. Padahal sebenarnya dalam banyak-banyak harta, nikmat yang paling berharga adalah masa. Sebab tak ada orang boleh beli masa, walaupun sesaat, tak ada orang. Maka ramai orang yang tak rasa bersalah. Ada orang perlu tunggu dia setengah jam, ada orang perlu tunggu dia sejam. Ramai yang tak rasa bersalah. Dan ini adalah satu sifat yang tak elok, kerana janji adalah sesuatu yang sangat dititik beratkan di dalam Islam. Moga Allah kurniakan pemahaman kepada kita berdasarkan ayat-ayat yang kita baca. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Nourish Gold. Terima kasih Dipah Miko. Terima kasih banyak-banyak Ibah, Isyas. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah esok jam 8.30 kita sambung daripada ayat yang kedua, surah At-Taubah, insyaAllah. Harap ada pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi esok jam 8.30 insya-Allah dalam program Hayati Quran siri yang ke-690 esok insya-Allah. Jazakumullah khairan.